salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Illa billahil aliyil azim. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah sarapan belum ni? Belum. Ini berat ni. Kalau belum sarapan ni nampak gaya kena 10 minit je tazkirah ini kan. Okey, baik. Tak apa, kita laju-laju mengisi perut dan juga mengisi rohani, insya-Allah. Lepas ni kita isi perut sama-sama. Sebab saya dipahamkan ada bekal-bekal yang dibawa tu kan. Jadi tak boleh lama-lama kalau berbayu sebelah tu kan. Sudah dah. Okey, baik. Apapun, alhamdulillah, pertama ni syukur banyak-banyak Allah rezekikan kita untuk bertemu dan bertamu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang Allah berkati, pertemuan yang Allah rezekikan kepada kita kerahmatan, pertemuan yang balik daripada ni hati kita jadi lapang, jiwa kita jadi tenang, insya-Allah. Balik ke dalam rumah membawa keberkatan-keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Baik, pertama, kerana saya kali pertama kat sini kan. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Kat sini pertama kali. Kat tempat lain pernah jumpa saya dah kan. Ni ada yang saya biasa nampak ni ada. Saya biasa kuliah dekat tu Nusa. Tadi saya datang tadi, saya minta maaf lambat sikit. Saya duk ingat kat Masjid Putra Perdana. Jadi pergi ke sana dulu tengok, tak ada orang pun sudah dah. Tengok balik WhatsApp, rupanya dekat sini. Surau Rista Villa kan. Jadi alhamdulillah sampai juga ke sini. Saya rasa sangat berbesar hati dapat jumpa orang-orang di sini. Mudah-mudahan ya ada sesuatu kebaikan yang dapat kita ambil secara bersama, insya-Allah. Okey. Saya akan bercerita tentang hari ini. Tajuk apa kita? Dah tahu tak apa kita nak bincang ini? Tahu? Okey, tahu tentang apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Siapa tahu? Siapa tahu kita bagi kalau nasi lemak tu ayam 2 ketul. Hak tak boleh jawab tu kira separuh je lah. Apa tajuk kita ini? Wanita yang dirindui syurga. Ada tahu belum? Baru tahu. Okey, kalau dah tahu kira selesai lah. Kuliah kita hari ni semua dah tahu dah. Tajuknya saja. Okey, isinya belum lagi. Baik. Kita santai-santai je lah Sebab saya fikir kadang-kadang menjadi ibu ni dah dengan penat rumah tangga. Penat pagi tadi masakkan untuk keluarga kita belum hilang lagi. Penat yang macam-macam penat tak selesai ni. Maka hari ni kita nak berbicara daripada wanita untuk wanita tentang bagaimana Al-Quran menceritakan ada wanita-wanita yang sedang dinantikan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam hadis, kalau kita tengok dalam Quran, banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang wanita-wanita syurga. Siapa wanita-wanita syurga dan siapa wanita-wanita yang syurga pun tak nak tengok muka dia. Maka kita nak tengok yang pertama, siapa wanita-wanita yang sedang syurga rindukan. Siapa wanita-wanita perempuan-perempuan yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Nabi SAW, Nabi sebut melalui satu hadis. Apa hadis Nabi? Nabi kata, "Idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwab syi'ti." 4 benda. Nabi kata yang pertama orang perempuan, idza sallatil mar'ah khamsaha, bila dia sembahyang 5 waktu. Ni checklist kita ni. 1, 2, 3, 4 kena ada nak masuk syurga. Nabi kata siapa yang sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni sembahyang apa? Sembahyang fardu. Mesti jaga sembahyang fardu kita. Orang perempuan susah tak nak jaga sembahyang? Susah tak? Tak. InsyaAllah. Sebab orang perempuan ni dia ada satu penyakit. Bukan penyakit, dia ada satu kelebihan. Dia kalau dia nak tu dia akan buat sampai
dapat. Sekali dia nak, memang dia akan buat sampai jadi. Macam hari ni, dia nak datang sini, banyak kerja kita kat rumah, betul tak? Ada pinggan tak basuh dan singki kan? Ada rumah yang ditinggalkan macam tongkang pecah, ada baju tak lipat, ada baju tak basuh, betul tak? Tapi kerana kita nak datang dalam majlis ilmu, tak apa, pejam mata sekejap, balik nanti sambung kerja kita, betul tak? Datang juga hari ni. Tu orang perempuan, bila dia bila dia nak, apa dia akan buat? Dia akan buat sampai dapat. Maka Nabi SAW sebut, yang pertama orang perempuan ni semayang. Semayang ni apa Ustazah? Semayang ni semayang fardu campur dengan semayang sunat. Hari ni kalau kita tengok, sekejap. Hari ni kalau kita tengok bab semayang kita orang perempuan ni, kita ni ramai dalam kalangan kita yang semayang, tangan kita angkat takbir, kepala kita fikir apa? Macam-macam. Pagi tadi semayang subuh, kepala kita fikir apa? Nak masak apa hari ni? Pagi nak sarapan apa? Tengah hari nak makan apa? Malam sekarang nak masak apa? Hari ni nak masak tom yam je lah daripada pagi, makan je lah tom yam daripada pagi sampai ke malam. Betul tak? Kepala hari ni duk fikir nak beli apa, nak buat apa, semua kepala kita fikir. Maka sebab tu Nabi SAW sebut, orang perempuan yang nak masuk syurga, antaranya apa? Jaga semayang dia. Bila dia semayang dia untuk Allah. Yang ni yang paling susah nak buat. Sebab tu orang kata semayang senang, betul? Nak khusyuk tu yang susah. Perempuan rasa perempuan pernah khusyuk tak? Pernah khusyuk tak? Tak tahu. Sekejap je, lepas tu tak tahu khusyuk tak khusyuk. Khusyuk datang, lepas tu pergi. Datang pergi. Khusyuk ni apa dia sebenarnya? Khusyuk ni apa? Sudah dah khusyuk pula apa pula dah. Ustazah ni orang nak dengar dia cakap, dia menanya kita pula. Khusyuk ni apa? Perempuan lagi? Apa makna khusyuk? Kita kata kita nak khusyuk dalam semayang ni. Apa makna khusyuk soalan dia? Tak boleh jawab. Satgi nampak gaya, kita kena kunci pintu semua kat Jamila. Tolong Satgi kunci semua pintu, jangan siapa-siapa keluar. Fokus pada sembahyang. Ulama sebut banyak definisi khusyuk. Ada yang kata khusyuk ni fokus dalam sembahyang. Ada yang kata khusyuk ni beri tumpuan dalam sembahyang. Ada yang kata khusyuk ni tak bergerak ke kiri dan ke kanan. Ada orang sembahyang badan dia bergerak, perasan tak? Dia duk, kita pun heran, pasal apa dia duk buat lagu tu? Kita duk sebelah, kita pun hilang khusyuk kerana dia bergerak-gerak tadi, betul tak? Khusyuk ni apa kata ulama? Khusyuk ni tak tengok kat tempat lain kecuali tempat sujud. Ada ulama kata begitu. Dan dalam banyak definisi khusyuk ni, ulama sebut khusyuk ni ada dua jenis. Pertama khusyuk hati, yang kedua khusyuk badan. Maknanya apa? Nak semayang kita perempuan, cuba kita semak pada dua perkara ni. Yang pertama hati, yang kedua badan. Hati kita yang pertama, hati kita ni duk rasa macam-macam tak? Kepala kita duk fikir macam-macam tak? Kalau duk fikir, maknanya kita perlu khusyuk lagi. Jadi sebab tu ulama kata semayang ni dia macam bawa kereta. Dia bukan khusyuk ni kita duduk, kita tak sedar diri, tiba-tiba bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Dia bukan khusyuk ni seolah-olah macam kita berada di dunia yang lain. Bukan. Khusyuk ni maknanya, kata ulama, bila kita sedar tiba-tiba aku duk ni, kepala aku duk fikir pasal diam, aku terus sembahyang ni, betulkan balik. Macam steering kereta, agak-agak nak terbabas, pusing balik. Agak-agak nak terbabas, pusing balik. Jangan ikut. Kalau kita ikut, terbabas. Jadi hati ni kata ulama yang bila kita baca, kita boleh faham apa yang kita baca. Ramai orang semayang tapi dia tak faham apa yang dia ungkapkan. Daripada saat dia menyebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia tak rasa pun Allah tu maha besar waktu dia semayang. Ni kita orang perempuan kena duduk tengok. Kadang kita rasa penatnya dengan hidup ni. Rupanya bila kita sebut Allahu Akbar, hak penat kita sepatutnya hilang. Sebab apa? Masalah kita besarlah macam mana pun, ada Allah yang jauh lebih besar di atas masalah kita tadi. Maka sebab tu sepatutnya tak ada masalah yang melebihi besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya?
Yang kedua kat mana? Bila kita semayang, saya selalu sebut di surau Nusa pun saya selalu sebut, kan? Bila kita semayang, ramai orang tak perasan dia hari-hari 17 kali, 17 rakaat dia duk sebut, tapi dia tak faham ungkapan taubat yang disebut dengan Allah. Ungkapan bila? Waktu kita duduk antara dua sujud. Apa kita sebut waktu duduk antara dua sujud? Rabbighfirli wali walidayya. Sudah dah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa perkataan tu? Dia kira balik. Tadi dia tak kira. Berapa? 8. Ulama sebut, kalau siapa yang faham 8 perkara ni puan-puan, tidak ada mata yang tidak akan mengalirkan air mata. Kenapa? Kerana 8 perkataan ini sangat mahal, yang hari-hari 17 kali kita ungkap, tapi kita tak pernah merasakan pun ungkapan yang sedang kita ungkap kepada Allah. Rabbighfirli, apa makna dia? Ya Allah, ampunkan dosaku. Kemudian Rabbighfirli warhamni, apa makna warhamni? Rahmatilah aku. Kita buat dosa hari-hari, kita minta dengan Allah ni, mulut sebut ya Allah ampunkan aku, ya Allah, hati tak rasa pun, tak ada perasaan minta ampun dengan Allah. Hati tak rasa bersalah pun, buat dosa tapi mulut sebut minta ampun. Dia padahal dia tak sungguh-sungguh pun nak minta ampun dengan Allah. Warhamni wajburni, apa makna wajburni? Apa makna wajburni? Tutuplah aib aku ya Allah. 17 kali kita minta dengan Allah ni, muka tak malu minta dengan Allah. Tutuplah aib aku ya Allah. Kita buat aib, keaiban demi keaiban. Waktu semayang kita minta Allah tutup aib kita, tapi kita tak rasa pun kita sedang minta dengan Allah. 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun kita hidup, kita semayang, kita tak pernah rasa pun. Ya Allah, nak jadi apa dengan semayang kita? Sebab tu ulama sebut, faham. Patutnya bila kita tahu, kita sebut wajbur ni, tutuplah aib aku ya Allah. Kalaulah kita ingat-ingat balik aib apa yang kita buat, semayang kita lewat, yang kita tinggal semayang, yang kita malah baca Quran, kalaulah dibuka aib kita ni, kata ulama, tak ada siapa yang sudi nak duduk dekat dengan kita. Tapi kita hari ni orang tengok kita baik, orang tengok kita pakai tudung, orang kata kita ni nampak macam bagus, betul tak? Kenapa? Kerana orang tak nampak aib kita, kerana Allah telah tutup. Maka sebab tu bila kita semayang puan-puan, kalau sebelum ni 50 tahun kita semayang, kita tak pernah merasakan, hari ni dah nak habis tahun 2022, minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah hatiku faham dan merasai apa yang sedang aku minta dengan Engkau, wahai Allah. Minta puan-puan, ya, malu kita dengan Allah. Wajburni, kemudian warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Minta dengan Allah supaya Allah tambah rezeki, walhal rezeki yang ada di tangan pun berkira-kira nak kongsi dengan orang. Warzuqni, kemudian wahdini, berilah hidayah kepadaku. Kemudian wa'afini, berikanlah kesihatan tubuh baik kepadaku. Selama ni kita tak pernah sedar pun Allah bagi kita nikmat sihat, betul tak? Bila kita sedar, sakit. Saya baru balik daripada ziarah, baru-baru ni saya pergi ziarah siapa ni, pelakon lama yang popular tu, pelakon Mek Habsah, kan? Dia tak sihat dah sekarang, dah uzur dah. Dia pakai apa nama, oksigen. Sekarang dia duduk di hospital apa, respiratory kat KL. Yang dulu hospital TB hak lama tu. Siapa sakit TB dulu, dia tak letak di HKL, dia letak dekat situ, dekat bulatan apa tu, Jalan Pahang tu kan. Saya pergi jumpa dia, saya tanya, Mami apa khabar? Dia kata macam ni lah, dia kata pakai oksigen tu 24 jam kena pakai. Kalau tak pakai cungak. Nak masuk bilik air pun kena bawa sekali. Maknanya hidup dia memang 24 jam bergantung dengan tong oksigen. Saya tanya dengan dia, satu hari berapa tong Mami? 2 tong.
Satu tong berapa ringgit? 65 ringgit. Maknanya satu hari dia kena bayar berapa? 130. Kali dengan 30 hari sebulan 1003 kali 3 berapa? 3600. Lebih kurang 3600 ringgit satu bulan untuk dia bernafas sahaja. Kita kena bayar berapa duit? Orang Kedah kata kena bayar berapa kupang tuan? Nak bayar berapa sen? Percuma. 10 sen, 1 sen pun tak kena bayar. Tapi kita tak rasa kan? Sebab apa? Benda percuma jarang-jarang orang hargai. Bila kita akan rasa benda tu sangat berharga? Bila kita sakit, hidup dah mula mencungap dengan nafas, baru kita akan rasa, ya Allah, selama ni aku sihat, ya Allah, Engkau bagi aku nikmat sihat. Maka hari ini syukur, alhamdulillah, Allah bagi kita nikmat sihat. Kita minta dengan Allah, Allah bagi kita kesihatan yang baik. Tahniah puan-puan dengan kesihatan yang baik. Walaupun kita sakit lutut sikit-sikit kadang-kadang kan, datang juga majlis ilmu. Ni tanda-tanda apa? Tanda-tanda nak mati? Bukan lagi. Ini tanda-tanda Allah sedang memberikan kepada kita peluang supaya hari-hari terakhir kita diisi dengan kebaikan. Siapa tahu ini majlis ilmu terakhir kita? Siapa tahu ini tahun terakhir kita hidup? Kalaulah ini tahun terakhir kita, dalam buku catatan amal kita tu puan-puan, Allah dan malaikat dah tulis dah hari-hari terakhir dia, ya Allah, telah diisi dengan majlis-majlis ilmu. Alangkah seronoknya. Bawa pergi depan Allah, bentang kitab catatan amal hari terakhir dia, apa dia buat. Sebab hidup kita ni bukan tentang bagaimana ia bermula, tetapi tentang bagaimana ia diakhirkan. Dia awal dia dulu memang dia tak semayang, ya Allah, semayang dia lebih kurang, tapi dekat-dekat dia nak mati, ya Allah, dia selalu datang majlis ilmu, ya Allah, dia selalu baca Quran, dia semayang, perbetulkan semayang dia, ya Allah. Cukuplah. Ya? Jadi kalau selagi kita masih ada rasa nak datang majlis ilmu, masih ada rasa nak perbaiki diri, kata ulama, itu tanda-tanda Allah sedang bantu kita untuk kita perbaiki amal kita. Dalam satu hadis disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya nak bagi dekat kita ni satu tempat di akhirat. Jadi bila Allah Ta'ala nak bagi satu tempat kepada kita di akhirat nanti, ada orang yang dia tak cukup poin untuk duduk kat tempat tu. Maka apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala akan bagi ujian-ujian dalam kehidupan dia, dan Allah akan tunjukkan petunjuk kepada dia. Kalaulah dia ambil petunjuk tu, kemudian dia perbaiki kehidupan dia, dia sabar dengan ujian tadi, akhirnya dia akan cukup poin. Kenapa? Kerana dia buat apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hidup dia. Maka mudah-mudahan hadir kita di sini pagi ni, ya, walaupunlah keadaan sejuk-sejuk ni kan, mendung sekarang ni. Kalau mendung-mendung macam ni kalau duduk atas katil ni kan, apa jadi ni? Tak ada kerja lain dah kita. Orang Kedah kata mengeluh. Tidur je lah hujan-hujan sejuk-sejuk ni kan. Alhamdulillah datang juga kita ke sini. Mudah-mudahan puan-puan, ini tanda Allah sedang memberi bimbingan kepada kita di saat-saat akhir kita, insya-Allah. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan. Baik. Tadi tu, wa'afini wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Itu 8 perkataan yang ulama kata khusyuk badan. Yang pertama khusyuk hati. Yang kedua khusyuk badan. Khusyuk badan ni apa? Tak bergerak-gerak, tak membuat gerakan yang sia-sia, duduk saja-saja. Tapi inilah masalahnya, bila semayang tu lah hak badan tak gatal jadi gatal, betul tak? Nak tegarung kepala ni, duduk saja-saja tak gatal pun. Allahu Akbar, dandan merasa merenyuk ni dekat sini ni gatalnya, Allah garu. Ni ber sini gatal, habis semua badan dia gatal. Jadi ulama kata tak buat perkara yang sia-sia. Jadi kita jaga benda tu. Jadi 2 perkara tadi kita jaga. Baik. Balik kepada hadis yang Nabi SAW sebut. Yang pertama tadi apa dia? Jaga semayang. Iza sallatil mar'ah khamsaha. Yang kedua, wasamat syahraha, dia jaga puasa. Puasa dah selesai qada belum? Dah, alhamdulillah. Yang sunat-sunatnya buat tak? InsyaAllah. Sebelah sini tak sebut sebab apa?
kami ikhlas, ustazah tak bagi tahu. Kan orang-orang ikhlas ni dia kata dia tak bagi tahu. Alhamdulillah, tak apalah, bagi tahu ke tak bagi tahu ke kita sebut, mudah-mudahan ya kita masuk dalam kategori orang yang puasa kita selesai. Puasa fardu kita qadakan, yang dulu waktu orang puasa kita beranak, kita mengandung, kita menyusu. Perempuan ni kan, tahun pertama mengandung, tahun kedua beranak, tahun ketiga menyusu. Jadi tak sempat dia nak puasa tu. Jadi kalau kita ada puasa yang lama-lama kita tertinggal, ingat ni saya pesan dengan puan-puan, sebab umur kita pun tak panjang mana dah. Nabi sebut umur umat aku mabaina sittin wa sab'in, di antara 60 ke 70. Ibu-ibu yang kalau pernah tinggal puasa, catat balik, buat kiraan, bagi tahu dengan suami, bagi tahu dengan anak-anak. Sebab apa? Puasa hutang yang mesti diwariskan. Cuma janganlah kita tak puasa. Sebab apa? Sebab nanti nak waris dekat anak-anak semua ni. Jangan. Puasa, kita puasa dulu. Bila tak selesai, yang ni wajib digantikan oleh waris. Sama ada dia nak qada ataupun fidyah, bergantung kepada kemampuan anak-anak. Puasa mesti. Puasa dia diwariskan. Haji itu boleh dibadalkan. Zakat boleh tolong ditunaikan. Solat tak boleh. Solat kita dengan Allah Ta'ala. Solat kita tak qada lama-lama, tak boleh waris qada bagi pihak kita. Kita sendiri je boleh buat. Tu kena jaga-jaga. Ya, kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, jaga kemaluan dia. Jaga maruah dia, kata ulama. Maknanya apa? Hari ni cuba tengok. Siapa depan saya ni yang tak ada Facebook? Tak ada Facebook? Masya Allah. Yang lain-lain semua ada? Ada. Buat apa dengan Facebook masing-masing? Scroll. Tengok je ustazah, kami tak buat status pun. Kadang itu kan. Mak saya pun sama. Saya pun baru tahu mak saya ada Facebook rupa-rupanya. Bila saya tahu, dia bagi tahu kat saya, tak payahlah duk tulis status-status macam ni. Tu kan. Saya pun heran, macam mana mak saya tahu? Rupa-rupa ni dia tengok Facebook, tapi bukan Facebook dia. Ada anak saudara saya buka, dia masuk Facebook, jadi dia login, dia tak log out. Jadi mak saya pun scroll. Sudah dah, mak duk tengok daripada jauh, kita tak boleh kesan mana satu akaun mak. Dia bahaya. Facebook. Hari ni apa lagi? Instagram. Siapa ada Instagram? Tak ada. Semua tak ada. Ada. Tak aktif, okey. TikTok ada tak? Tak ada. Hari ni kita sebut, ya, kita mungkin kita tak main TikTok, tapi hari ni cuba pergi tengok dekat TikTok apa yang jadi. Ya Allah, macam-macam jadi. Dekat TikTok ni orang buat apa puan-puan? Buat konten apa? Konten yang macam-macam. Hak yang berjoget, yang berjual, yang hak berdakwah, semua ada. Hak yang berjoget ni kita nak sebut ni. Kan? Dia kata apa? Dia kata tak apalah ustazah, saya berjoget dalam video je. Boleh tak berjoget dalam video? Boleh tak? Boleh, tapi kita seorang je joget hantar kat suami. Joget hantar kat suami. Hak tu boleh. Masalahnya bila dia post di media sosial, orang tengok, ya Allah, dengan dah tua kan, dengan kita kata dah berumur, berjoget lagi, akhirnya menimbulkan fitnah. Ini kena hati-hati. Yang ni yang Nabi SAW sebut ni, kena jaga maruah dia. Jangan kita murah-murah sangat, tapi tunjuk pada orang kita ni boleh berjoget. Silakan nak berjoget dekat rumah, jogetlah untuk keluarkan peluh, please, silakan. Tapi kalau siapa menunjuk kepada orang laki-laki yang lain, apa hukumnya? Haram. Maka sebab tu hati-hati. Ya, hari ni maruah kita ni kadang-kadang orang letak murah sangat, letak di media sosial. Tak nanti tunggu suami tak ada, suami ada pun kadang-kadang duduk sebelah, suami buat tak reti je. Ni kena hati-hati. Suami kalau dia buat tak reti saja, isteri duk buat benda-benda maksiat ni, apa kata Nabi SAW?
la yadkhulunal jannata abada ad-dayus, tak masuk syurga sampai bila-bila laki-laki yang dayus. Sahabat tanya, famad dayus ya Rasulullah, siapa orang yang dayus ya Rasulullah? Nabi jawab, allazi yuqiru su'a fi ahli, orang yang dia tak kisah, laki-laki yang tak kisah bini dia nak buat apa, nak berjoget ke apa ke, ikut suka. Nak semayang tak semayang, ikut suka. Darah keluar tu haid tak haid, ikut suka dia. Pandai-pandailah fikir. Nabi sebut ini orang laki-laki yang dayus. Dia bukan dayus tu yang bini dia bersalin dekat hospital, doktor tengok kan. Siapa yang tahu viral tu, dia tahulah tu kan. Bersalin dekat hospital, kemudian doktor lelaki sambut anak dia. Dayus tak laki-laki macam tu? Saya bila viral benda tu, ramai jemaah WhatsApp saya, ustazah dayus ke saya ni, ustazah anak saya 5 orang 5 kali dayus ke ustazah? Begitu Islam ajar kita puan-puan, jenuh lah. Ni siapa pernah bersalin dengan doktor lelaki? Kan? Habislah dayus lalu suami kita. Kan? Saya pun sama, anak sulung saya. Kita dah ada hospital, tak sempat nak request kalau hospital kerajaan. Saya sampai dekat hospital anak sulung saya. Anak sulung saya Masya Allah 15 minit je contraction, tak ada nak rasa sakit. Sebab waktu tu saya duduk dalam training. Jadi 6 bulan saya duduk di asrama PJJ dengan suami. Aktiviti daripada pagi pukul 5 pagi sampailah pukul 1 pagi, berjalan. Jadi tak sempat nak rasa sakit. Sampai dekat hospital ni suami saya bawa, suami saya tak sempat nak parking ni, saya dah beranak dah. Sampai tu doktor tengok, 10 cm dah. Doktor lelaki pula tu yang tengok kan. Ada ke jangan doktor dayus ada ke? Tak ada anda. Kepala duk fikir nak push saja, betul tak? Kan? Kalau dia sakit macam gitu. Jadi bila jadi macam tu, bila tak ada pilihan, apa fiqh kata? Fiqh kata bila bertemu dua kemudaratan. Mudarat yang pertama apa? Mak dengan anak ni akan ada mungkin kematian dan sebagainya. Mudarat yang kedua apa? Aurat kita dilihat oleh orang lelaki-lelaki yang bukan mahram kita. Fiqh kata bila bertemu dua kemudaratan, ambil yang akhafud dararain, yang ringan sedikit mudarat dia. Mana ringan antara dua ni? Mati mak anak ke ataupun tengok aurat? Tengok aurat. Jadi maka fiqh kata boleh. Dan sistem perubatan di Malaysia ni pun kita tak ada lah telanjang bogel tunjuk depan doktor, tengok doktor saya nak beranak. Ada ke macam tu? Tak ada. Dia akan buat apa? Dia tutup. Hanya pada bahagian baby nak keluar sahaja dia akan buka. Maka sebab tu tak ada istilah suami yang dayus sengaja-sengaja membiarkan orang tengok aurat isteri dia. Kalau tak kemampuan, bukan semua orang mampu nak pergi hospital swasta kan? Maka sebab tu fiqh ajar kita jangan ekstrim. Jangan kita terlalu ekstrim. Ekstrim ni bahaya ya? Maka kita jaga-jaga, jaga maruah. Dan yang keempat daripada keempat apa? Wahafizat apa dia nama ni? Iza sallatil mar'ah khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, taat pada suami. Hak ni bab paling susah dan paling panjang nak dibincang. Susah tak nak taat kat suami? Susah tak puan-puan nak jaga suami masing-masing? Susah tak? Susah. Yang belakang susah tak? Susah. Siapa rasa tak susah jaga suami dia? Pejam je ustazah. Tak ada. Kita tak boleh menafikan orang perempuan ni, kita ada banyak hati dan perasaan kita ni yang macam-macam kita simpan kat dalam ni. Orang perempuan ni masalah dia satu, tahu tak apa? Dia ni jenis pendam. Dia pendam sampai 7 keturunan tu kan. Kemudian bila dah stres barulah meletup. Ni orang perempuan. Sebab tu saya sebut kepada puan-puan ya, bila kita penat ni, khususnya ibu-ibu yang ada anak lagi, yang penat menguruskan suami ni, bila kita penat jangan pendam seorang-seorang. Macam mana tak nak pendam? Susah cakap kat suami sikit, dia kata awak ni beletel lah, awak ni berbebel lah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Stres kita ni bagaimana nak dibuat? Islam kata mesti diurus. Penat orang perempuan ni bila tak diurus, pertama dia akan pergi ke mana? Dia akan serang di mata.
Tak percaya, balik dengan badan penat, balik sampai rumah, cuba tengok apa kita rasa. Mata kita akan mula tengok, kenapalah rumah aku selerak sangat, kenapalah suami aku macam ni. Orang lain suami dia boleh je tolong-tolong lipat kain, kenapa anak aku macam ni ya? Mata dia penat tu akan seram di mata dulu. Daripada mata dia pergi ke mana? Mana? Belum lagi dia ada RNR dia. Mulut orang perempuan. Apa jadi kat mulut? Dia mulalah nak keluar. Dia tengok suami dia. Awak ni, awak ingat awak seorang je penat, saya pun penat juga. Kan? Padahal dia dah buat dah ni, sambil-sambil duk masak ni, senduk-senduk tu dia ketuk lagi kuat dia. Awak ingat awak seorang je, saya pun penat juga. Kan? Tengok suami duk baca Quran atas apa ni? Atas sofa, atas kerusi. Kita ni dekat dapur macam-macam duk buat ni. Duk panggil suami suruh buang sampah 15 kali tak buang-buang. Geram kita datang dekat dia, tengok dia duk baca Quran, apa kita buat? Marah. Awak ingat awak seorang nak masuk syurga, pula dah suami tu tak bersalah pun kena marah dengan kita. Sebab tu penat mesti diurus. Urus macam mana ustazah? Belajar untuk bercakap. Bang, boleh tak abang tolong saya buang sampah? Jangan kita duk expect dia. Sampah dah penuh ni, dia tak faham orang lelaki ni. Kita kena bercakap dengan dia straight to the point. Dia tak boleh kita berlapik dengan dia. Saya rasa penat lah duk buat kerja-kerja ni. Dia tak faham. Sama macam kalau petang-petang dia tanya kita, awak nak makan apa? Entahlah bang. Itu kan, entah tu dia tak boleh faham. Kalau kita nak makan apa? Mi goreng bang. Mi goreng, straight to the point. Kalau dengan orang lelaki ni, perempuan kena faham, dia single angle. Kalau kamera tu kan dia single. Kalau dia tengok TV, dia tengok TV ya. Kita panggil lah 15 kali suruh tahu sampah, dia tak dengar. Kita datang dekat dia, bang, sentuh dia, bang tolong buang sampah, baru dia bangun pergi buang. Kalau kita kelih daripada jauh, memang tak dengar. Telinga dia stereo. Orang perempuan dia mono. Orang perempuan stereo. Orang perempuan dia wide angle. Kalau kita masuk rumah tu apa jadi? Dia tengok sana, dia tengok sini, dia tengok sini. Sebab tu kalau rumah kenduri, dia buat bilik pengantin lawa-lawa. Sebab apa? Niat nak masuk tengok ni. Dia akan tengok pengantin tu, dia masuk tengok, bilik lawanya, ada hantaran banyak, betul tak? Orang perempuan ni dia wide angle. Apa Islam buat, apa ni Allah Ta'ala buat kita ni? Bila berbeza beginilah, bila disatukan menjadi harmoni. Cuma nak jumpa cara dia tu kadang-kadang ambil masa. Ada orang 60 tahun baru jumpa, kan? Sebab tu belajar bercakap. Bang, boleh tak abang tolong saya basuh pinggan? Macam tu. Abang, boleh tak abang tolong kain bulatan abang ni, daripada subuh ni, kain plekat ni, semua saya tengok, abang tolong simpan, sangkut. Nanti kan kadang-kadang sakit hati tengok bulatan yang sama subuh, bulatan maghrib, nantilah dia masuk balik, betul tak? Ni kita ni rasa stresnya, tak faham ke orang tua ni, ambil sidai. Kita mengharapkan dia faham. No, orang lelaki ni takkan faham. Saya dah lebih 13 tahun baru ni cara keluarga. Macam-macam kisah saya jumpa. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, nak bercerai sebab apa? Ni bulatan kain plekat, ya Allah. Sebab apa? Ubat gigi tak tolak naik atas, ada. Tu kerana komunikasi. Ya? Jadi saya cakap perempuan, orang laki-laki ni kena straight to the point. Habis ustazah, saya je duk jaga hati dia, dia tak jaga hati saya. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita kena bagi tahu dekat dia apa kita nak. Abang, saya tak sukalah kalau kita duduk sesama adik-beradik kita, abang duk gurau kata saya ni malah dekat rumah contohnya. Kadang-kadang jadi kes. Kan datang kat saya. Suami dia nak gurau saja kadang-kadang. Bergurau apa? Dia nak gurau, nak cerita kata bini dia tu bagus, cuma dia bergurau dengan cara, Kak Jah korang ni kalau kat rumah balik kampung rajin. Kalau kat rumah lebih daripada badak sumbu duduk tenggek atas sofa tu kan. Isteri rasa apa? Ya Allah, walaupun ni adik-beradik dia ni, bukan adik-beradik ipar, adik-beradik dia. Apa dia rasa? Rasa terhina kerana disebut begitu oleh suami. Padahal suami tak rasa apa pun. Kita ni rasa 7 keturunan kita bawa tu kan. Ni 70 tahun lagi boleh kita sebut ni. Untuk orang perempuan kan. Sebut dengan suami. Abang, boleh tak kalau lepas ni kalau duduk dengan sesama adik-beradik, abang jangan sebutlah benda-benda aib saya ni, saya tak suka. Sebut.
Abang boleh tak kalau kita bercakap ni, abang jangan cakap macam ni, saya rasa kecil hati. Sebut. Jangan kita duk takut. Takut kita ni lah akhirnya akan memakan diri kita. Kita duk jaga perasaan orang, kita sendiri pun tak bahagia. Macam mana nak bahagiakan orang kalau kita sendiri pun tak bahagia? So kita mesti bahagia dulu. Caranya bagaimana? Tadi kita sebut berkomunikasi yang baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, layyinul kalam qayyidul qulub. Perkataan yang baik akan mengikat hati-hati manusia. Cakap, abang saya tengok abang kebelakangan ni abang cakap kasar sangat lah, abang ada masalah ke? Tanya. Kan? Abang nak suruh saya basuh pinggan boleh, tapi boleh tak abang yang akan cakap macam tu? Saya kecil hati. Macam tu. Cakap. Saya juga tak boleh kalau suami saya sebut kenapa tak basuh pinggan. Standard orang perempuan kan? Dia kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni dia kena tiun sikit je. Biasa kalau yang datang klien saya lelaki-lelaki, saya suruh tiun sikit je. Selama ni abang tengok awak duduk kemah rumah kita, awak duk lipat kain baju, tapi hari ni abang tengok awak tak basuh pinggan, awak ada masalah ke? Apa rasa dia? Ya Allah, berbunga-bunga rasa hati tu kan. Kadang-kadang dia tiun sikit je. Sebab tu kalau saya pesan kepada orang perempuan, sebab yang ada perempuan di depan saya ni, kalau laki-laki lain caranya, orang perempuan belajar cakap dengan suami. Kan? Mulakan berkomunikasi dengan bahasa yang baik-baik dalam rumah tangga. Sebab apa? Masalah orang perempuan, makin kita tua, kadang-kadang benda macam ni dia letak tepi. Ustazah tua dah, ustazah cakap baik apa lagi, biar je lah, nak mati dah. Tu kan masalah ni. Jangan. Nabi SAW sampai akhir usia, apa Nabi buat? Nabi buat yang paling baik untuk keluarga dia. Sebab tu Nabi sabda apa? Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik dalam kalangan kamu adalah yang paling baik kepada keluarga kamu, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Ni maknanya apa? Ni bercakap kataan yang baik-baik. Jangan ada caci maki. Jangan ada usaha nak menyakitkan hati. Ada setengah orang macam tu. Macam mana saya sakit hati, macam tu lah abang kedua sakit hati juga. Ni orang perempuan, dia sifat dendam dia. Jangan main. Kan? Sebab tu kena belajar untuk bercakap kepada diri sendiri. Kan, ni keluarga aku ni kan. Cakap. Kita dengar suami kita ni asyik duk panggil kat kita kan. Ataupun bila kita dah ada cucu, dia duk panggil apa kat kita? Nenek aku ni bukan nenek kau. Kan? Kita rasa tak selesa, tapi kita tak gamut nak cakap. Abang boleh tak abang jangan panggil saya nenek? Saya rasa tua bila abang panggil saya nenek. Cakap. Abang panggil lah saya sayang. Suruh panggil sayang. Puan-puan suami panggil apa? Panggil nama je. Balik ni jangan panggil nama. Suruh dia panggil-panggilah manja-manja sikit. Puan-puan pun sama juga. Panggil apa dekat suami? Atuk abang. Macam tu kita nak. Tu dia punya tone tu. Abang. Ada kan? Tu kita nak. Dia darling, Masya Allah. Boleh lah. Ramai-ramai kita ni kan balik kerana nak tidur kan, pusing kat suami, tanya dia, bang, kita ni dah 40 tahun kahwin bang, abang suka ke selama ni saya panggil abang dengan panggilan abang? Tanya. Siapa tahulah ramai-ramai ni ada suami yang sebut, ish, itulah lama abang nak dengar awak panggil abang baby. Panggil dia baby. Panggil. Ni yang gelak tu sekejap lagi balik tak praktis saja kan. Panggil. Saya sebut dengan puan-puan saya di Putrajaya tu, saya biasa mandikan jenazah di Putrajaya, di KL, di Selangor, kawasan sekitar. Antara benda yang paling memberikan kesan kepada saya apa dia? Bila ada orang yang berkali-kali menyebutkan kekesalan dia. Allah, menyesalnya saya ustazah, dulu saya nak buat dengan dia. Allah ustazah, saya tak sempat nak buat macam ni. Allah ustazah, saya menyesal. Dah berapa puluh tahun saya duk menguruskan jenazah, sesalan saja yang kita terima di hujung akhir usia. Menyesalnya ustazah, dulu saya tak layan dia dengan baik. Menyesalnya ustazah, saya tak buat itu. Menyesalnya ustazah, saya tak buat ini. Hidup ni puan-puan, banyak akan berakhir dengan penyesalan. Menyesal kerana tak panggil suami kita panggilan yang baik. Menyesal kerana tak sempat layan dia baik-baik. Bila dia mati boleh patah balik tak? Tak ada dah.
Lan tarji'al ayyamul lati madat, takkan kembali hari yang dah berlalu pergi. Selalu yang berada di hujung itu namanya penyesalan. Orang tak panggil penyesalan duduk di depan, betul tak? Saya menyesal hidup saya ni kerana saya tak makan, Ustazah. Kan? Makan apa tengah hari? Belum makan lagi tapi dia dah menyesal. Ada tak macam tu? Tak ada. Jadi kalau di awal orang tak panggil penyesalan, di awal orang panggil apa? Teringin nak makan. Pengharapan, pendaftaran. Lagu kalau di awal ni kan, orang tak panggil penyesalan. Jadi puan-puan, di sini ada tak yang dah kehilangan suami? Ada? Ada. Tanyalah wanita-wanita yang telah kehilangan suami, apa rasanya kalau boleh diundurkan semula masa. Saya sebut memang kita gelak-gelak. Ada aku Ustazah tu suruh panggil baby kat abang, balik lagi sebut dengan suami. Memang saya suruh panggil. Selagi ada kesempatan ya, kalau boleh dipatah balik, alangkah seronoknya. Tangan yang sama kita pegang, kita cium, kita panggil panggilan yang baik-baik. Ni tanya dekat yang dah kehilangan. Hanya yang kehilangan tahu erti kewujudan. Yang kita ada ni tak rasa lagi. An-nasu niyam falamma matu intabahu, kata Sayyidina Ali. Manusia ni semua tengah tidur, tak sedar, tengah tidur. Dia buat, dia berasa mimpi seronok. Bila dia sedar, falamma matu, bila dia mati baru dia sedar. Dah mati dah, baru sedar, ya Allah, aku banyak lagi tak buat dekat dia. Ya Allah, banyaknya sebelumnya aku membeda dekat dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini semua tak boleh patah balik. Selagi ada kesempatan ni, buat. Jadi dalam bab taat kepada suami tadi kita sebut, ni mulut kita ni, tengok daripada mata turun ke hati, daripada mata turun ke mulut. Nak cakap apa silakan, tapi jangan sampai menyakitkan hati suami, menyakitkan hati orang-orang yang kita sayang. Nabi sebut perkataan yang baik akan memakan amal-amal yang baik, perkataan yang tidak baik akan memakan amal-amal yang baik, seumpama anai-anai yang memakan papan-papan. Nampak macam ada papan tersebut sampai masa roboh, hilang. Rasa macam banyaknya amal kita semayang selama ni, puasa, datang majlis ilmu, rasa banyak amal kita. Tapi rupa-rupanya dia datang majlis ilmu, balik dia maki suami dia, balik dia kata dekat suami dia, balik dia kata dekat jiran dia. Ni mulut ni, Nabi kata yang keluar daripada mulut itu akan menjadi anai-anai yang memakan amal-amal soleh. Ya Allah, duduk depan Allah, buka kitab amal, rasa macam amal dah banyak, tengok-tengok balik-balik kosong. Kemana amal dia pergi? Pergi dekat orang-orang yang dia sakitkan hati tadi. Orang-orang ini kata Nabi SAW di akhirat nanti jadi apa? Muflis akhirat. Wala'iyyazubillah. Jadi mudah-mudahan yang duduk depan saya ini adalah orang-orang yang untung dunia, untung akhirat biiznillah, insya-Allah. Jadi 4 perkara tadi Nabi sebut, wa ta'at zawjaha qila laha dukhulil jannah. Nabi sebut akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah syurga Allah, min ayyi abwabi syi'ti, daripada mana-mana pintu yang kalian suka. Nak masuk syurga Allah ada berapa pintu? 7 pintu syurga. 7 tingkatan syurga, 7 tahap syurga. Pintu syurga ada berapa? Sudah dah nak masuk syurga tapi tak tahu ada berapa ni. 8. Good. Alhamdulillah ada yang boleh jawab 8. Yang 8 ni saya kita boleh tuang tarik kat dia ni. Kan? 8. Apa 8 pintu syurga? Kita sebut ringkas je. Yang pertama, ada orang masuk syurga dengan babu salah, pintu semayang. Dia rajin semayang, masuk syurga pintu semayang. Kita ni semayang tu lebih kurang, ya Allah, ada ke pintu lain Ustazah? Yang kedua, babur rayyan, pintu orang yang suka puasa. Dia puasa sunat Isnin Khamis tak tinggal lah ni. Dia puasa puasa hari putih. Dia puasa Nabi Daud, dia tak tinggal puasa sunat ni. Ni ada orang masuk melalui pintu puasa. Yang ketiga pintu babus sabar. Ya Allah, rupa-rupanya selama ni Allah bagi kita ujian dengan suami kita. Kerana apa? Kerana kita nanti Allah nak masukkan ke dalam syurga bukan melalui pintu salat, rupa-rupanya melalui pintu sabar dengan suami kita yang Allah Ta'ala uji tadi. Kan? Hari ni suami-suami ada yang cenderung untuk menyakiti isteri dia.
tahun dah sekian lama kita punya statistik perceraian ni sampai tahun 2020. Kadar perceraian di Malaysia ni, nombor satu faktor punca perceraian adalah tidak sefahaman. Maknanya ada masalah komunikasi dan sebagainya. Tahun 2021 tahu tak sebab apa? Ni lepas Covid kan. 2021 kita punya dapatan kita, orang bercerai, faktor pertama adalah kerana keganasan rumah tangga. Maknanya apa? Sama ada suami pukul ataupun isteri pukul, dua-dua ada. Ada ke isteri pukul? Ada, jangan main-main dengan isteri Saya bangun-bangun ni ada satu datuk telefon saya, "Ustazah, macam mana ni Ustazah? Kenapa?" Dia kata, "Ni anak saya kena pukul." Saya pun tanya, "Anak datuk apa ni? Umur berapa apa semua kan?" Last sekali baru saya teringat nak tanya, "Laki ke perempuan?" Dia kata, "Anak saya laki-laki, duk kena pukul dengan menantu dia." Jadi macam mana nak buat? Tu adalah kaedah-kaedah dia yang kita buat. Baik, tadi kita sebut ni, kadang-kadang ada suami yang kaki pukul dan sebagainya. Selama kita bersabar dan kita usaha untuk selesaikan masalah kita, maka ada pintu nak masuk syurga, namanya babul sabar. Pintu yang keempat namanya pintu babul hauqalah. Ada orang-orang yang suka duduk sebut la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini ada pintu hauqalah disebut Allah Subhanahu, disebut Nabi SAW, kata ulama. Jadi kalaulah kita rasa stres sangat, kita rasa tertekan, tak tahu apa nak buat, sebut puan-puan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nak keluar rumah, setiap kali kita nak keluar rumah baca, Nabi sebut ni, syaitan kalau dia orang yang keluar daripada rumah, dia membacakan zikir ini, syaitan dengan rakan-rakan syaitan dia yang lain akan mengelak daripada nak bertemu dengan kita. Apa bacaan dia? Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, ataupun bismillahirrahmanirrahim itu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Baca. Ni ya. Kemudian pintu yang kelima dia panggil babu apa? Pintu taat kepada kedua ibu bapa, berbakti kepada kedua ibu bapa. Siapa yang mak ayah masih hidup, jaga. Yang dah mati pun kita jaga. Macam mana nak jaga yang hidup? Tanya khabar mak, apa khabar mak hari ni mak nak makan apa, mak ada berasa nak makan apa-apa ke, hantar Grab ke Food Panda ke, hantar. Sekarang dah canggih dah, tak payah nak balik Kedah untuk kita kirim makanan, Grab kan saja. Kadang-kadang mak ayah ni dia bukan nak makan sangat pun, dia tak. Macam kita lah, bila kita dah tua bukan nak makan pun, dia nak apa? Ingatan anak tu. Mak rasa macam nak makan kek oren. Saya tanya tu, mak saya, mak nak makan apa? Mak saya kata rasa nak makan kek oren. Saya pun order lah kek oren hantar. Saya suruh adik saya tengok mak makan banyak mana. Makan sepotong kan? Dia makan sepotong, betul apa lagi dia buat tu? Dia bagi ke orang. Kan? Kita order lah mahal macam mana, apa dia makan sepotong je. Sebab bagi mak ni bila dia dah tua, saya rasa ni kakak-kakak kita yang dah berumur ni faham lah. Kan dia nak ingatan daripada seorang anak je. Kan? Sebab bagi seorang mak ni, anak-anak ni sekali jadi anak, selamanya akan menjadi anak-anak yang kecil. Kan? Kalau tengok, ya Allah, sahabat kita yang kehilangan anak kerana banjir, 3 orang serentak kan. Orang katalah, anak kalau kehilangan mak ayah, dia akan lupa. Tapi kalau mak ayah yang kehilangan anak, sampai bila-bila pedih dia tu akan kekal ada. Sakit kehilangan mak ayah takkan sama dengan kehilangan mak ayah yang kehilangan anak. Betul kan? Sebab tu kalau tengok ya, mak ayah khususnya, kalaulah duduk di rumah tu, yang ada dalam rumah dia tu semua dia akan nampak kelibat anak. Tengok sofa teringat anak-anak waktu kecil-kecil duduk berlari-lari kat sini kan. Tengok meja makan, dulu Kak Long duduk kat sini, Kak Ngah duduk kat sini. Pergi ke dapur, tengok telur, ya Allah, anak dia nombor 3 suka makan telur, dia goreng telur. Dah masa bawa pergi nak makan, peringat anak nitik air mata makan, sesuap 2 kenyang. Tu mak kan. Sampai bila-bila mak akan jadi begitulah sifat mak. Jadi selagi ada masa ni, kalau yang masih ada, jaga. Yang dah mati macam mana nak buat Ustazah? Ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha. Ya Rasulullah, mak aku dah mati dah, bolehkah aku sedekah bagi pihak dia? Nabi kata tasaddaq, puan-puan, sedekah bagi pihak si mati. Berapa ringgit Ustazah? RM1 cukup. Siapa yang bawa bekal-bekal
bekalan makanan, nak kongsi dengan sahabat-sahabat, nak sedekah dengan sahabat-sahabat, niat untuk si mati, dapat pahala, kata Nabi SAW. Senang je. Mudah-mudahan ya, datang kita majlis majlis ilmu hari ni pun ada pahalanya untuk mak ayah kita, insya-Allah. Dah berapa dah tu? 5. Yang kena pintu apa? Babul Aiman, pintu orang-orang yang apa? Tak dihisap. Siapakah orang yang tak dihisap ni? Sembang dalam kalangan sahabat. Siapa orang yang tak dihisap? Orang yang pertama kata para nabi dan rasul, yang kedua kata sahabat Nabi. Datang Nabi SAW, Nabi sebut orang yang tak dihisap ni adalah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jadi kita hari ni cuba kita tengok, kita tawakal tak pada Allah. Kalau ada tawakal, insya-Allah mungkin kita masuk melalui pintu Babul Aiman. Lagi yang ke 7. Pintu apa lagi? Pintu tak dengar lagi. Pintu Babus Sedekah. Dah belum sedekah? Belum. Pintu sedekah. Ada orang dia masuk syurga RM1. Dia potong RM1 je daripada akaun dia hari-hari. Sepanjang tahun, hari dia mati pun akaun dia duduk jalan lagi, RM1. Sebab tu ada, kalau kita ada masalah puan-puan, saya ajak puan-puan, bila kita rasa macam tak tahu lah ustazah hari ni bangun-bangun rasa serabut, sedekah. Kalau kita rasa anak kita nak periksa, sedekah. Kalau kita rasa kita ni ada masalah dengan suami, sedekah. Sebab Nabi SAW sebut, bila orang tu bersedekah, akan diangkat baginya kedukaan dirinya, akan dipermudahkan urusannya, dan Allah Ta'ala akan bagi bantuan pada dia. Tu sedekah. Yang terakhir sekali, babu pintu apa? Pintu siapa tak boleh jawab, kita tak benarkan berhenti kuliah kita ni. Pintu apa lagi agak-agak? Taubat. Selain pada taubat, maaf. Okey, hampir-hampir dah tu. Dekat dah. Sikit lagi. Taubat. Dia ulang lagi taubat. Nampak gaya sekali dia jadi 5 kali taubat ni. Lagi satu je. Dapat jawapannya, kita berhenti kuliah kita. Sabar dah tadi belum? Sabar dah. Apa dia? Istighfar. Dekat-dekat dah. Lagi. Keampunan lagi. Zikir dah ada tadi. Babul Hauqalah. Lagi? Maaf dah ada 15 kali maaf kalau lagu ni. Pintu apa? Taubat. Kata dah dia ulang lagi taubat lagi ni. Reba. Lagi sikit lagi. Selalu maafkan orang. Dah ada dah pintu maaf tadi. Ikhlas. Lagi sikit lagi. Qanaah. Sikit lagi. Dah sebut semua dah ni ustazah. Macam mana ni? Syukur. Sikit lagi. Pintu ustazah lah sebut. Kalau ustazah sebut rancangan ustazah tanya, ustazah lah jawab kan. Pintu apa satu lagi? Satu lagi saya tinggalkan sebagai kerja rumah. Balik cari 8 pintu nak masuk syurga. Boleh? Boleh? Baru sedap macam drama pukul 7 kan. Ya Allah, balik terfikir-fikir Umi Nazira ni apa dia buat. Kau tengok tak cerita Umi Nazira tu? Tengok? Tak tengok. Alhamdulillah. Ustazah tengok ke tak tengok juga? Orang duk review. Seronok ke yang tengok ni? Sedap kan? Tapi satulah masalah dia. Sebab apa? Pukul berapa? Tengok pukul 10. Tengok kat YouTube. Okey. Tahu tak di Malaysia ni dia panggil prime time. Waktu yang maknanya ramai penonton. Saya bekerja di bahagian penyiaran. Prime time di Malaysia ni pukul berapa? Maghrib. Pukul 7, pukul 8, 8, 9, 9, 10. Itu tempoh dia. Pasal apa lah pukul 7 tu ramai sangat orang tengok TV.
Pian paling besar. Waktu badan dah penat, balik duduk sekejap. Tu fizikal kita pun duduk sekejap tengok TV, sedap pula cerita pukul 7 kan. Itu yang jadi bila dia tengok cerita tu seronok, apa dia buat? Lambat semayang. Semayang tu pun kadang-kadang di celah-celah iklan. Iklan dia pergi ambil uduk dulu kan, pakai telefon tengok dulu cerita kan. Iklan balik semayang. Iklan pendek pula hari tu. Mama dah start mama, ya Allah, mulalah semayang tak khusyuk Allah. Nanti kan sedar-sedar nak baca Fatihah waktu berdiri, tahiyat akhir baca Fatihah. Itulah masalahnya kan. Jadi kalau nak tengok boleh, tapi jangan sampai okey. Apa tu? Siapa sebut tu? Sekali tolong bagi 2 cawan kopi dekat kakak ni. Okey, alhamdulillah. Saya dah ingat nak pergi kerja rumah, tapi jumpa alhamdulillah. Pintu yang terakhir namanya babul jihad. Pintu jihad yang ulama kata bukan sahaja orang yang berperang, tetapi termasuk dengan orang yang ni datang majlis ilmu. Ini orang yang insya-Allah masuk syurga Allah melalui pintu jihad. Jihad tak nak datang majlis ilmu ni. Jihad apa? Berperang apa? Berperang waktu, berperang emosi, berperang dengan suami, nak tinggal suami kan. Jadi mudah-mudahan yang datang kita di sini hari ini Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita biiznillah insya-Allah. Okey, ada soalan? 1, 2, 3 tak ada soalan. Memang tak ada soalan dah ustazah. Jadi saya ingat ada soalan? Tak ada dah? Okey, kalau tak ada saya ingat kita sembang santai-santai je lah kan. Di akhir ini suka untuk saya sebutkan. Betul ni saya bagi 1 kali chance lagi. Nak tanya soalan tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada saya ingat sebagai rumusan di atas perbincangan kita hari ini, itu barulah sebahagian sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan. Orang-orang yang boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak, yang syurga sedang menantikan rohnya dibawa masuk ke sana. Mudah-mudahan ya kita dah tengok, kita dah belajar. Ya walaupun kita suka-suka, kita gelak-gelak, yang paling kita nak sekali apa puan-puan? Allah Ta'ala rezekikan supaya kita dapat menambah amal kita, mencampakkan rasa nak dalam hati kita untuk memperbaiki amal kita, supaya akhir sekali kita dapat jadi orang-orang yang diberikan husnul khatimah. Saya nak tutup kita punya majlis ilmu ni dengan satu perkongsian lah. Saya kira saya akan sebut di mana-mana pun. Bila saya duk mandikan banyak jenazah puan-puan, ada satu jenazah yang saya mandi di Putrajaya. Subhanallah, kakak ni umur dia 59 tahun. Saya mandikan kakak ni 59 tahun. Dia sakit buah pinggang. Tapi dia tak tahu dia sakit buah pinggang. Satu hari dia sesak nafas. Kemudian suami dia bawa pergi hospital. Doktor kata buah pinggang dia dah gagal berfungsi. Jadi air tak boleh nak diproses, naik ke paru-paru, dia sesak nafas. Masuk hospital hari Selasa. Kemudian buat operation untuk dialisis Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas maghrib meninggal dunia. Hari Jumaat meninggal dia. Dia meninggal puan-puan 4 hari. Suami tak sempat nak rasa susah, anak-anak tak sempat nak rasa beban pun jaga mak. Tak ada nak rasa. Semuanya berlalu macam sangat cepat, sangat mudah. Alhamdulillah. Hari Jumaat dia meninggal. Suami dia WhatsApp saya kata saya nak mandikan jenazah dia. Sebab apa? Sebab dia nak murid saya. Banyak dah anak murid saya mandikan jenazah. Saya dah buat kelas Quran percuma dekat Putrajaya. Setiap kali kelas Quran ni, dia akan datang bukan duduk depan pun, belakang. Dia sandar kat tiang kat belakang. Jarang bercakap, tapi sentiasa ada. Jadi bila macam tu, bila nak mandikan dia puan-puan, saya kata saya saya nak mandi bersama dengan waris. Jadi saya tanya, ada tak waris anak dia 4 orang? Anak dia 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Kami kata sahabat-sahabat yang lain sama-sama kuliah ni macam biasalah, ustazah kami nak mandikan. Saya kata nanti dulu bagi peluang pada si mati, pada si waris. Sebab kita tak tahu apa aib nak keluar kan, mati kan. Saya dah jumpa dengan jenazah yang ada yang darah meleleh tak berhenti pada hidung, ada yang tak berhenti daripada telinga, ada yang najis keluar hampir 3 jam daripada punggung. Macam-macam kisah, bahagian masing-masing. Jadi bila nak mandikan jenazah, masuk dalam bilik jenazah, saya tanya dekat waris,
kakak, abang tahu tak mandikan jenazah? Semua geling. Tak ada siapa yang tahu mandikan jenazah. Nangis anak-anak ni. Saya kata tak apa. Tak apa kak, saya kata. Yang penting daripada tahu adalah mahu. Ramai je anak-anak yang bila mak dia dah mati, tak apalah susah urus. Tak apalah susah buat. Akhirnya yang menguruskan khidmat bakti terakhir itu adalah orang luar. Bukanlah orang yang kita kasih. Mandikan jenazah mak dia puan-puan. Saya kata tak apa, mudah je mandi jenazah. Saya guide, nanti abang dengan kakak-kakak buat. Mandikan jenazah mak dia. Bila orang itu adalah jasad yang dia kenal, orang itu adalah jasad yang dia sayang, apa jadi? Ya Allah, ya Tuhan, dia mandi dengan penuh kasih sayang. Dia gosok di celahan jari jemari mak ni, ya Allah, saya tengok. Dia belek kat depan ni, gosok, dicium, dia gosok, dicium. Ya Allah, mak. Panggil mama. Mama, maafkan kami mama. Maafkan kami mama. Terima kasih mama. Cium tangan. Cium. Ya Allah, saya kata Masya Allah. Anak. Ni anak-anak kita hari ni puan-puan agak-agak. Sudi ke dia nak mandi ke jenazah kita nanti? Tak tahu lagi. Tapi kakak tadi selesai bahagian dia dapat. Gosok sampai ke hujung. Dah selesai mandikan di hujung, saya masih ingat perbualan antara anak-anak ni. Adik juruh tangan, abang gosok. Kakak, lepas ni tak ada dah tangan mak dalam keluarga kita, buat kerja-kerja untuk abah kita. Lepas ni kakak kena bantu abang buat apa yang tangan mak buat untuk kita bantu abah kita. Ya Allah, puan-puan, dah terbaring dah jenazah mak, dah terbaring dah jenazah kita. Anak-anak dah pakat dah nak jaga abah dah. Subhanallah. Basuh sampai hujung. Dia pesan kepada adik yang duduk di hujung, digosok di celahan jari jemari. Adik, lepas ni tak ada dah kaki mak jalan dalam rumah kita. Adik kena bantu abang buat apa yang kaki mak buat untuk kita bantu abah kita. Ya Allah, puan-puan, saya percaya berani kerat jari ni. Mak dia pun mungkin tak pernah pun pesan kepada anak, nanti kalau mama mati ni, sesama adik-beradik sembang macam ni, nanti kalau mama mati ni mandikan jenazah mama, nanti kalau mama mati jagakan abah. Mungkin mak dia tak pernah sebut pun. Tetapi begitu Allah Ta'ala nak susun, walaupun kita ini orang yang biasa-biasa, tapi mungkin kerana ada rasa kecintaan dia kepada sesuatu amal, yang saya percaya amal dia itu adalah menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca Al-Quran. Akhirnya Allah Ta'ala pulangkan kebaikan dia sepanjang hayat datang dalam majlis ilmu. Di akhir usia, jenazahnya diuruskan oleh orang yang dia sayang. Jenazah dia dikhidmatkan dengan penuh kasih sayang. Sampai akhir sekali dicucikan, dimandikan dengan selayaknya sebagai seorang ibu. Dah habis kami mandi apa semua ni, anak-anak papa ayah lembik lutut, terkejut mak meninggal cepat sangat. Duduk depan muka dia, suami dia sebut apa, puan-puan, terima kasih ya, melahirkan anak-anak untuk abang, membesarkan anak-anak kita. Terima kasih menguruskan keluarga kita. Abang reda dengan ya, selamat jalan, tunggu abang kat syurga. Suami dia cium dahi dia. Puan-puan, ya Allah, ya Tuhan, Nabi sebut apa? Kita orang perempuan ni, suami reda kat kita, cuci kaki, cuci tangan, insya-Allah masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kita hari ini, kita dah datang majlis ilmu, dah sikit lagi puan-puan untuk kita sabar. Setiap kali kita rasa kurang sabar dengan suami, setiap kali kita rasa kurang sabar dengan anak, dengan keluarga kita, tak pesan pada diri kita ni, sikit lagi aku nak mati ni, sikit lagi. Mudah-mudahan sabar yang kita ungkapkan pada diri kita ini akan membawa kita kepada husnul khatimah seperti mana yang orang lain dah dapat. Mudah-mudahan yang duduk depan saya inilah wanita-wanita yang akan mendapatkan husnul khatimah, wanita-wanita yang akan dibawa masuk rohnya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang akan diberikan kesabaran sehingga matanya dipejamkan buat selama-lamanya, insya-Allah. Ya, saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'al muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. Ya Allah, di hari yang penuh barakah ini, Ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati, kami tadahkan tangan kami ini, wahai Allah, tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini, wahai Allah. Sudilah kiranya Kau ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa anak serta zuriat keturunan kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, untuk kami perbaiki diri kami, Ya Allah, dan berikanlah kekuatan untuk kami perbaiki ahli keluarga kami, Ya Allah. Lapangkan dada kami, Ya Allah. Permudahkan urusan kami, Ya Allah. Tenangkan jiwa kami, Ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami keringanan badan untuk kami salat di awal waktu, Ya Allah. Ringankan lidah kami untuk kami membaca Al-Quran setiap hari dalam kehidupan kami, Ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail di sepanjang hayat kami, Ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami menghadiri majlis-majlis ilmu, Ya Allah. Ringankan tangan kami untuk kami perbanyakkan sedekah, Ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah dalam hati kami rasa nak menambah amal, Ya Allah. Ya Allah, andai ada nilaian pahala pada kehadiran kami ini, Ya Allah, kami panjangkan pahala ini, Ya Allah, kepada kedua ibu bapa dan pasangan kami, Ya Allah. Yang andai mereka sudah meninggal dunia, Ya Allah, luas dan lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Andai mereka masih hidup, Ya Allah, berikanlah mereka kesihatan yang baik, Ya Allah, dan panjangkan usia mereka dengan amal soleh, Ya Allah. Terimalah amal kami, Ya Allah. Terimalah solat kami, Ya Allah. Terimalah sujud dan rukuk kami, Ya Allah. Dan jadikanlah amal ini sebagai amal yang akan menemukan kami dengan Engkau, wahai Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, Ya Allah. Dan rezekikanlah perakhiran yang baik kepada kami dengan kesempatan untuk kami tuturkan kalimah La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dan janganlah Kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih semua. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi